Kejohanan Pesta Bola Merdeka 2023 bakal diadakan pada 13 Oktober bertempat di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. So, pada edisi ke-42 kali ini, ianya bakal disertai oleh 4 buah negara, iaitu Malaysia selaku tuan rumah, India, Palestin dan juga Tajikistan. So, pasukan negara kita bakal bertemu dengan pasukan India pada 13 Oktober, manakala pasukan Palestin akan bertemu dengan pasukan Tajikistan. Dan pemenang daripada kedua-dua perlawanan ini bakal berentak di final pada 17 Oktober, manakala pasukan yang tewas bakal berentak di penentuan tempat ketiga dan penentuan tempat keempat. So, untuk rules kejohanan ini sama saja macam Kings Cup yang kita join pada tahun lepas, iaitu yang pertama, masa perlawanan adalah 90 minit. Andai seri selama 90 minit, maka penalti shootout akan diadakan. Dan setiap pasukan yang menyertai kejohanan ini boleh melakukan maksimum 5 pertukaran pemain. So, kali terakhir kejohanan ini diadakan adalah pada tahun 2013, which is 1 dekad yang lalu. So, pada edisi tersebut, pasukan Malaysia bawah 23 tahun bimbingan Datuk Ong Kim Swee telah muncul juara. Dan edisi tersebut telah diadakan di Kuantan, Pahang. So, kita move kepada pasukan yang pertama, iaitu pasukan India. So, pasukan yang berada di ranking 102 dunia ini merupakan lawan kita pada perlawanan yang pertama. Prestasi pasukan India boleh dikatakan agak baik juga, di mana mereka muncul juara dalam kejohanan South Championship selepas membenam pasukan Kuwait menerusi penentuan sepakan penalti. Pada FIFA kalender September yang lalu, mereka telah menyertai kejohanan Kings Cup yang diadakan di Thailand dan mereka mengakhiri kempen di tempat yang tercorot, iaitu tempat yang keempat. So, walaupun mereka mendapat tempat yang keempat, mereka memberi saingan yang cukup sengit kepada pasukan Iraq yang berada di tangga 69, di mana mereka berjaya mengikat Iraq, tapi malangnya mereka tewas menerusi penentuan sepakan penalti. Dan mereka juga berjaya tewas tipis dengan pasukan Lebanon ketika perlawanan penentuan tempat ketiga, tempat keempat. Okey, dan untuk pasukan India, kita move kepada pasukan Palestin. Prestasi pasukan Palestin boleh dikatakan agak kurang baik, di mana pada tahun ini mereka hanya menang sekali saja ketika menentang pasukan Bahrain, dan pada FIFA kalender September yang lalu mereka tewas dalam kedua-dua perlawanan persahabatan, iaitu ketika menentang Oman dan juga ketika menentang Vietnam. So, walaupun prestasi mereka kurang memerasakan, tapi kita tidak boleh memandang rendah mereka. Sebab kalau ikut rekod pertemuan yang sebelum-sebelum ini, ianya memihak kepada pasukan Palestin, di mana pasukan negara kita hanya memenangi sekali saja daripada 4 pertemuan. Dan kali terakhir kita bertemu dengan pasukan Palestin adalah pada tahun 2015, di mana pada tahun tersebut pasukan negara kita kena kitai dengan pasukan Palestin dengan jaringan 6-0. So, kita move kepada pasukan yang seterusnya, iaitu pasukan Tajikistan. So, untuk prestasi pasukan Tajikistan sama saja dengan prestasi Palestin, di mana prestasi pasukan Tajikistan boleh dikatakan agak kurang baik juga, kerana pada tahun ini mereka hanya mencatat 1 kemenangan saja ketika menentang pasukan Singapura pada September yang lalu, dan juga mereka tersingkir seawal peringkat kumpulan dalam kejohanan KAFA Nation Cup dengan hanya mengumpul 2 mata saja. So, untuk pengetahuan korang semua, KAFA National Cup ni merupakan kejohanan yang disertai oleh negara daripada Asia Tengah. Dia lebih kurang sama macam AFF, tapi AFF ni fokus pada negara-negara Asia. So, untuk rekod pertemuan, pasukan negara kita pernah bertemu sebanyak 3 kali dengan pasukan Tajikistan, 1 menang, 1 seri dan 1 kalah. Dan kali terakhir kita bertemu dengan pasukan Tajikistan adalah pada tahun lepas dalam kejohanan Kings Cup, di mana kita berjaya mengikat Tajikistan dengan keputusan 0-0, tapi malangnya kita tewas menerusi penentuan sepakan penalti. So, pasukan yang terakhir, of course, pasukan negara kita, iaitu Malaysia. So, pasukan negara kita Malaysia berada di landasan yang cukup baik, di mana pada tahun ini saja kita hanya tewas sekali saja, iaitu ketika menentang pasukan Thailand dalam kejohanan AFF yang lalu. So, pada FIFA kalender yang lalu, kita berjaya mengikat 2 gergasi Asia, iaitu pasukan Syria 2 sama, dan juga pasukan China 1 sama. So, dari segi taktikal, boleh dikatakan taktikal Coach Kim Panggon ini sentiasa berbeza-beza. Ada kalanya kita bermain secara direct football,
ada kalanya kita bermain secara ball position, ada kalanya kita menggunakan sistem back 3, ada kalanya kita menggunakan sistem double pivot, dan perbezaan taktikal ini bergantung kepada lawan yang bakal kita hadapi. So aku harap pasukan kebangsaan kita dapat mencipta satu impak yang positif ataupun mendapat satu keputusan yang positif dalam kejohanan ini, dan juga aku harap sasaran Coach Kim Panggon untuk muncul juara dalam edisi kali ini tercapai. So sekian saja daripada aku. Assalamualaikum.